A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kelas tadabbur kita yang pertama selepas Ramadan, dan setelah kita bercuti lebih kurang 2 minggu lebih. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 111. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya tak ingat ayat keberapa yang kita bagi pengajaran yang lepas. 100. Surat 100 tu rasa lama sangat tu. Dah ada kot selepas tu. 105. Okey, 105 dah. Jadi kita tengok pengajaran bermula daripada ayat 106 hingga 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 106. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Yang maksud dia, kata Fir'aun, apabila Musa berkata pada Fir'aun, aku datang pada kamu dengan membawa bayyinah, bukti-bukti yang nyata min rabbikum, daripada Tuhan kamu, maka lepaskan bersama aku Bani Israel. Maka jawapan Fir'aun, ayat 106 ini ialah jawapan Fir'aun kepada Nabi Musa AS. Kata Fir'aun, sekiranya engkau datang membawa bukti, fa'ti biha, maka tunjuklah bukti tersebut, in kunta minas sadiqin, sekiranya engkau adalah orang yang benar. Pengajaran ayat 106, setiap pendakwah wajib memiliki ilmu dan hujah. Setiap pendakwah wajib memiliki ilmu dan hujah yang nyata, sama ada daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Kerana kebenaran yang hendak disampaikan adalah daripada Allah. Maka sumbernya juga adalah datang daripada Allah. Yang kedua,
manusia yang waras tidak akan menolak kebenaran melainkan setelah dilihat bukti dan hujahnya. Melainkan setelah dilihat bukti dan hujahnya. Sekiranya ia benar, ia wajib diterima. Dan sekiranya ia salah, ia wajib ditolak. Okey, ayat 107. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Maksudnya, lalu Musa mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia bertukar menjadi ular yang besar dan jelas. Pengajaran ayat 107. Setiap para Nabi ada mukjizat atau tanda-tanda kebesaran Allah bersamanya yang membuktikan mereka adalah benar-benar utusan daripada Allah. Yang kedua, sekiranya kebenaran ditolak kerana tidak disertakan bukti dan hujah, maka yang bersalah bukan orang yang menolaknya, tetapi yang bersalah ialah mereka yang bercakap tentang kebenaran tanpa bukti dan hujah. Ayat 108. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Dan Nabi Musa AS mengangkat tangannya ataupun mencabut tangannya daripada poket bajunya, maka tiba-tiba ia bercahaya ataupun putih bercahaya bagi sesiapa yang melihatnya. Pengajaran ayat 108, Allah Maha berkuasa untuk menjadikan tanda-tanda kebesarannya dalam apa sahaja bentuk dan pada bila-bila masa. Yang kedua, hanya Tuhan yang berkuasa melakukan apa sahaja tanpa halangan yang wajib disembah dan ditaati. Ayat 109. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Maksudnya, telah berkatalah pembesar daripada kaum Fir'aun, sesungguhnya apa yang ditunjuk oleh Nabi Musa AS adalah pasti ia satu sihir, ataupun ia datang daripada orang yang mengamalkan sihir yang berilmu.
Pengajaran ayat 109. Pembesar-pembesar kepada mana-mana raja yang memerintah yang tidak beriman kepada Allah akan bercakap apa yang selari dan yang diredai oleh ketuanya sahaja, walaupun ia adalah batil. Yang kedua, orang yang beriman wajib berkata benar walaupun ia adalah pahit dan menyalahi apa yang dipegang oleh ketua dan pemimpinnya. Ayat 110. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famaza ta'murun. Maksudnya, kata pembesar Firaun kepada Firaun, Musa ingin dengan sihirnya ini, Musa ada perancangan untuk mengusir kamu daripada bumi kamu, iaitu bumi Mesir. Maka berhati-hati. Famaza ta'murun. Apa pandangan kamu ataupun apa yang sepatut kita lakukan kepada Musa ni? Pengajarannya, antara perancangan musuh Islam untuk menyekat gerakan dakwah Islam ialah dengan cara menimbulkan semangat kebangsaan atau semangat untuk pertahankan negara jadi diceroboh oleh mereka-mereka yang membawa fahaman dan amalan yang berbeza dengan masyarakat. Yang kedua, sifat manusia akan takut apabila diancam bahawa mereka akan diusir dari negeri mereka. Maka mereka akan pertahankan negeri mereka walaupun di atas dasar kebatilan.
Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. InsyaAllah hari ini hari pertama kita rasmi menggunakan smartboard yang sudah lama kita menunggu dan impikan. Jadi apa-apa yang ada masalah boleh pelajar komen. Tulisan kecil ke, tak jelas ke. Okey. Ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ayat 111 ni kaitan dengan ayat lepas ialah dia cerita bersambung. Kalau ayat yang lepas setelah Musa tunjukkan mukjizatnya ataupun tanda kebesaran Allah dan tanda kebuktian dia adalah rasul kepada Firaun, maka pengikut ataupun pembesar Firaun bertanya kepada Firaun, "Famaza ta'murun?" Apa pandangan kamu? Apa kita nak buat dengan Musa ni? Sebab dia telah membawa satu sihir yang sangat hebat. Jadi kita kena bertindak. Kalau kita tak buat sesuatu, mungkin ia boleh mengancam kerajaan. Itu kata-kata siapa tu? Pengampu lah. Pengampu. Demi untuk pertahankan masa depan mereka, mereka akan bagi cadangan pada ketua mereka supaya apa? Buat sesuatu supaya kerajaan kekal dan mereka dapat kekal dalam kuasa. Okey. Dan ayat yang lepas tu di hujung ayat Allah apa kata? Famaza ta'murun, kan? Betul? Itu kata-kata siapa tu? Ada dua pendapat. Pertama, kata-kata pembesar kepada Firaun. Pembesar kata apa? Famaza ta'murun. Apa pandangan kamu? Tapi dalam tu dia guna bahasa Arab dalam bentuk jamak. Putih Kuning ke? Ayat macam mana? Famaza ta'murun. Okey, pendapat pertama, kata-kata ni adalah daripada pembesar Firaun kepada Firaun. Firaun berapa orang? Seorang. Tapi dia guna fi'il mudhari' ta'murun dalam bentuk jamak. Apa pandangan kamu? Sedangkan kamu tu seorang je. Kalau kita belajar bahasa Arab, ta'murun ni untuk seorang ke ramai? Ramai. Sepatutnya kalau dia cakap pada Firaun seorang macam ni. Ta'muru. Apa pandangan engkau seorang? Jadi kalau kata-kata pembesar kepada Firaun, kenapa disebut dalam bentuk ramai? Ta'muruna. Dia dalam bahasa Arab ada satu, kalau ramai ni ada dua maksud. Pertama, untuk ramai orang. Yang kedua, untuk seorang tapi menggambarkan kebesaran orang itu. Macam Allah bila bercakap, Allah kata apa? Nahnu, kami. Jadi famaza ta'murun, walaupun dalam bentuk jamak tapi dia bercakap kepada Firaun. Dan Firaun tu ada satu kerajaan yang besar. Okey, pendapat kedua, kata-kata ni adalah kata-kata Firaun kepada pembesar. Jadi Firaun bila dia tengok Musa bawa bagi mereka sihir yang hebat, maka Firaun berkata pada pembesar, famaza ta'murun? Apa pandangan kamu? Kita nak buat apa? Kalau kata Firaun kepada pembesar, sesuailah. Sebab ta'murun dalam bentuk jamak dan pembesar ramai. Betul kan? Okey. Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Yang tak betul ialah yang tak faham. Cuma di sini, kalau kita tengok, kalau ini kata-kata Firaun kepada pembesar dia, pengajarannya apa? Kalau Firaun berkata, okey, kamu nak suruh apa ni?
Menggambarkan apa? Ha? Satu, dia bukan Tuhan. Yang kedua, menunjukkan Firaun ni sebenarnya tak boleh buat kata putus. Sangat berbeza dengan Balqis. Balqis, walaupun dia perempuan, dia raja, tapi dia ada kata putus. Cuba buka surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 26 ke? Tengok cara saya padam. Demo. Bukan. Ada ayat ini qati'atan. 29. Cuba baca ayat tu. Aftuni, ada perkataan aftuni. 32. Cuba baca ayat tu. Betul 32. Qala warna kuning clear ke? Okey. Clear? Ha? Jadi nak warna apa begitu sebab kita banyak pilihan ha. Qalat ataupun hantar je, hantar. Boleh hantar je ayat, saya tulis terjemahan dia. Yang mana ni? Okey. Alat yang canggih, manusia tak canggih-canggih pun ha? Okey. Boleh besarkan? Klik dia. Tekan. Okey. Qalat, telah berkata, siapa ni? Balqis. Bila ni? Bila Nabi Sulaiman AS menghantar surat apa? Surat cinta ke surat dakwah? Surat dakwah. Maka Raja Balqis tanya pandangan pembesar-pembesar dia. Qalat, dia berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar, aftuni, bagilah pandangan ataupun fatwa kepada aku fi amri, dalam urusan ni. Urusan apa ni? Dakwah Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman mengajak dia pergi ke Palestin dalam keadaan menyerah diri ataupun memeluk Islam. Maka tolong bagi fatwa, pandangan dalam urusan ini. Dan kata Balqis, ma kuntu, aku tidak pernah qati'atan. Apa makna qati'ah? Memutuskan apa-apa perkara, amran, hatta tashhadun, sehingga kamu bersaksi. Ayat ni difahamkan apa dia? Yang buat kata putus siapa? Balqis. Aku tak pernah buat keputusan. Balqis yang buat keputusan. Cuma sebelum buat keputusan, dia bertanya al-malak. Nampak tak? Berbeza dengan Fir'aun. Fir'aun kata apa? Apa pandangan kamu? Maknanya dia serah keputusan kepada pembesar. Famaza ta'murun. Jadi siapa lebih hebat? Balqis ke Fir'aun? Dua-dua tak hebat. Sebab masa ni dua-dua tak beriman kan? Okey? Dan di situ juga menunjukkan bahawa Fir'aun ni sebenar nampak sangat dia tak Tuhan pun. Nak buat keputusan pun tanya pembesar. Kalau Tuhan perlu tak tanya pandangan? Tak perlu. Okey, sekarang nak padam macam mana? Klik yang hero tu. Okey. Start pergi dekat yang home. Home ni. Okey, tak klik bawah whiteboard. Okey. Oh, kita belum mula lagi kan? Okey. Qalu. Kita terjemah. Qalu. Ini jawapan pembesar setelah Fir'aun bertanya. Sebab itu pendapat paling kuat lah. Yang berkata, famaza ta'muru Fir'aun. Buktinya apa? Pembesar dia menjawab. Okey, apa pandangan kamu? Pembesar pun menjawab. Qalu, mereka. Oh, kecil, sempit lah.
Mereka bertanya, arjih. Arjih maknanya akhir. Lewatkan dulu. Tangguhkan dulu. Dia kata, pembesar berkata pada siapa ni? Firaun. Jadi siapa bagi arang pada siapa? Okey. Mereka berkata, pembesar berkata, arjih, tangguh. Tangguhkan. Tangguhkan apa ni? Urusan untuk berdepan dengan Musa, tangguhkan dulu. Wa akhahu, dan juga urusan saudaranya, saudara Musa, iaitu Harun. Biarkan dulu. Habis buat apa? Wa arsil, dan arsil apa dah? Sekarang pembesar cakap pada Firaun, arsil mana utuskan? Wakil-wakil ke mana ni? Wakil-wakil kerajaan Firaun utuskan. Utuskan. Fil madain, di madain jamak kepada al-Madinah. Kalau satu al-Madinah, jamaknya al-Madain. Atau juga Madinah, jamaknya juga boleh al-Mudun. Al-Mudun. Okey, kata pembesar kepada Firaun, satu, tangguh dulu urusan untuk berdepan dengan Musa dan Harun. Yang kedua, apa patut kita buat sekarang? Utuskan di bandar-bandar hasyirin. Apa makna hasyirin? Hasyirin daripada hasyara, kumpul. Kalau hasyirin, kalau kita belajar bahasa Arab, dia isim fa'il, iaitu dalam keadaan jami'ina. Utuskan kepada semua wakil-wakil kerajaan ataupun gubernur, supaya apa? Supaya mereka ni hasyirin, mengumpulkan. Supaya mereka mengumpul. Dan ya'tuka, dan mereka datang kepada engkau bikulli, dengan setiap ataupun semua. Sahir, tukang sihir. Alim, yang kenapa? Okey, sekarang ayat ni kalau kita terjemah harfiah mungkin kita susah nak faham, tapi kalau kita baca tafsir, dia sebenarnya ada ayat yang dibuang. Macam ni ayat dia. Wa arsil, kata pembesar kepada Firaun, utuskan. Utuskan siapa ni? Wakil-wakil kerajaan di seluruh Mesir, supaya wakil kerajaan ni mengumpulkan siapa? Membawa setiap wakil, membawa semua tukang sihir yang ada di semua bandar-bandar. Madain tu bandar. Dan yang kedua, tukang sihir pula bukan sebarang tukang sihir, tapi tukang sihir yang alim. Pertama, kenapa dia ambil tukang sihir daripada bandar, tak dia ambil daripada kampung? Tengok pemimpin ni walaupun zalim, walaupun tahu, ada cerdik dia juga. Kenapa dia nak tukang sihir daripada bandar saja?
Sebab biasa yang belajar tinggi, yang ilmu dia lebih ke depan, biasanya orang bandar. Jadi tukang sihir di bandar ni lebih canggih lah daripada tukang sihir kat kampung. Kalau kat kampung mungkin guna kelapa lagi kan. Kat bandar dia guna benda lain, dia guna duit kan contohnya. Yang kedua, kenapa tukang sihir alim? Bila sebut sahirin alim, mana ada tukang sihir yang tak berilmu. Jadi dalam tafsir ulama mengatakan sahir alim ialah tukang sihir yang betul-betul pakar. Yang nombor satu tu. Setiap kawasan bawa tukang sihir yang paling. Kenapa? Kenapa dia nak sahir alim? Kenapa? Cuba tengok ayat sebelum ni. Apa dia dakwa kepada Musa setelah Musa tunjuk dua mukjizat tu? Sebab mereka anggap Musa ni tukang sihir yang sangat hebat. Maka hebat kena lawan hebat. Kalau bagi tukang sihir yang bodoh, yang lembab, memang kalah daripada awal lah. Okey. Dan berapa ramai tukang sihir ni? Berapa ramai? Berbagai-bagai pendapat lah. Ada kata As-Suddi, dia kata 30,000. Ada kata 15,000. Ada kata 72 tukang sihir. Yang 72 pula, ada kata 72 tu tukang 70 daripada tukang sihir Bani Israel. 2 orang saja daripada bangsa Fir'aun, iaitu Kibti. Jadi berbagai pendapat, tapi tidak ada dalil. Yang penting ramai. Kenapa ramai? Sebab Fir'aun perintah semua bandar-bandar di Mesir cari tukang sihir yang paling hebat, yang paling popular, bawa datang. Bila dia panggil tukang sihir, satu tukang sihir, yang kedua ramai pula seluruh Mesir. Menunjukkan apa? Lagi menunjukkan kelemahan Fir'aun. Apa pula Tuhan bergantung pada tukang sihir? Okey, kemudian waja'a, waja'a dan telah datang. As-saharatu. As-saharatu ni jamak kepada sahir. Kalau seorang sahir, kalau ramai saharatu. Tukang sihir. Macam kafir. Kafirun. Seorang kan. Kalau jamak apa? Dia jamak banyak. Ada kafirun, ya ayyuhal kafirun. Ada jamak dia kufar, dan ada jamak dia kafarah. Ulaika humul kafarah. Kafaratul fajarah. Sama dengan ni. Sahirun, sahara. Kafirun, kafarah. Ataupun perkataan lain, fajirun. Apa makna fajirun? Orang yang melakukan kejahatan. Kalau seorang, kau ramai? Cuba buat wazan ni. Fa'ala, kafara, sahara, fajarah. Kan? Ulaika humul kafaratul fajarah. Surah apa tu? Abasa. Di akhir surah. Tak apalah, yang penting ayat terakhir kan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Okey. Itulah telah datanglah tu. Oh, yang bulat ni. Okey. Tukang sihir. Tukang sihir kepada Fir'aun.
Setelah tukang sihir dikumpul dan datang pada Firaun, agak-agak apa dia minta? Qalu, mereka berkata, tukang sihir berkata, inna, sesungguhnya, tak ada? Ustaz, Hai? eraser. Hai? Salah. Tu Ustaz, yang bawah tu. Pergi dekat pemadam. Yalah, dah pergi sini dah. Inna, sesungguhnya, sorry tak biasa lagi sesungguhnya, sesungguhnya lana, bagi kami, la ajran, lam pasti, lam harfu taukid, ajra upah. Bila tu patut kami dapat upah? In, sekiranya kunna, adalah kami. Dalam bahasa Arab, kunna tu adalah kami, na tu dah kami kan. Kemudian nahnu, kami sekali lagi. Mesti ada maksud. Di bahasa Melayu tak ada ganti nama berulang. Saya adalah saya tinggal di Bukit Jelutong. Ada ayat macam tu? Tak ada. Bahasa Arab ada. Sesungguhnya adalah kami, kami. Maksud apa tu? Penegasan yang menunjukkan apa? Sesungguhnya adalah kami, pasti hanya kami akan menang. Mana ayat ini menunjukkan apa? Keyakinan tukang sihir bahawa mereka pasti akan menang. Nahnu, hanya kami. Al-ghalibin, orang yang menang. Okey. Pengajaran di sini apa dah? Pengajaran ayat 113. Dia masih mengharapkan upah. Dia manusia bila tak beriman, matlamat dia satu je. Nak dunia je. Tak kira pemerintah ke, rakyat ke, kalau tak beriman, dia tak ada matlamat yang kedua. Kalau tidak akhirat, dunia. Kalau tidak dunia, akhirat. Tidak ada yang ketiga. Boleh faham? Sama juga Allah kata apa? Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah begitu tabiat manusia, kebanyakan manusia beda. Tu'siruna, mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Sedangkan wal akhiratu, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi sebab manusia tak faham, tak yakin, maka dia utamakan benda yang tak penting dan tak baik. Okey, itu satu. Yang kedua, masing-masing ada kepentingan. Firaun ada kepentingan tak? Apa kepentingan Firaun daripada tukang sihir ni? Nak kekalkan kuasa. Sebab bagi Firaun dan pembesar, Musa adalah ancaman. Kalau tak dikawal, dia boleh jatuh kerajaan. Maka untuk mengekalkan kerajaan, diguna tukang sihir. Dan dengan tukang sihir ni, walaupun bayar bilion sekalipun, berbaloi. Sebab apa? Untuk kekalkan kuasa. Okey, tukang sihir pula ada kepentingan tak? Ada. Makna apa dia panggil? Masalah panggil apa? Win-win situation. Semua ada kepentingan. Kemudian pengajaran dia juga ialah berbeza manusia tak beriman dengan manusia yang beriman.
Manusia yang beriman, matlamat dia apa dia? Akhirat aja. Nabi kata pada hadis, faman kanat al-akhiratu hammuhu, maka barang siapa yang akhirat matlamat utama dia, maka ja'alallahu ghinahu baina yadayhi, Allah jadikan kekayaan depan mata dia. Kalau matlamat dia akhirat, dunia ni tak ada masalah. Dan wa jama'a syamlahu, Allah kumpulkan semua masalah dia, Allah selesaikan. Dan wa atatuhu dunya wa hiya raghimah, dunia datang pada dia dalam keadaan dia pun tak nak dunia, tapi dunia datang tunduk. Siapa tu? Orang beriman yang matlamatnya ialah akhirat. Tapi sebaliknya Nabi kata faman kanatid dunya hammuhu, sebaliknya siapa yang dunia sebagai matlamatnya, apa kesannya? Allah jadikan apa? Ja'alahu Allah al-faqra baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran depan mata dia. Apa maksud dia? Tak pernah puas ni. Dia bukan fikir Musa benar ke, Musa salah ke, dia benar ke, dia salah ke, yang penting dia nak dunia. Dan Allah jadikan urusannya berpecah, porak poranda, dan dia tak dapat dunia melainkan apa yang jadi dua, tak ada yang ketiga. Kalau kita orang beriman, jadikan matlamat kita ialah akhirat. Sebab itulah semua para nabi bila buat kerja dakwah, dia minta tak ajrun? Orang beriman. Surah apa? Dalam apa? Mana ada kod-kod? Cuba buka surah Yunus ayat 107. Ayat 107. 109. Sorry, Asy-Syu'ara bukan Yunus. Satu kosong sembilan. Boleh tunjuk ayat tu? Ya. Lambat saya tulis. Mana ni? Agree ya? Oh, lambat juga. Boleh kecil kan? Okey, tak apalah, besar. Okey, dengar. Apa kata para nabi? Semua ini adalah ucapan para nabi bila mereka berdakwah. Wa ma as'alukum alaihi, cuba terjemah, wa ma, dan tidak as'alukum, aku tidak pernah meminta pada kamu, iaitu kaum para nabi itu, alaihi, ke atas kerja dakwah aku ini, min ajrin, daripada, tengok Allah sebut, dia sebut dalam bentuk nakira, ajrin. Apa makna? Apa saja bentuk upah aku tak nak. Duit ke, bantuan tenaga ke, bantuan kereta ke, aku tak nak. Kenapa? Sebabnya apa? In ajriya, tidaklah upahku kecuali ala rabbil alamin. Sebab yang akan bagi upah pada aku siapa? Dia tak kata Allah rabbil alamin. Apa maksud rabbil alamin? Maksud apa tu? Kalau aku harap upah daripada kamu, agak-agak berapa kamu boleh bagi? Tapi kalau aku harap upah daripada Rabbul Alamin, agak-agak berapa aku dapat? Itu kewarasan para nabi dan para pendakwah. Dia tak akan berlomba untuk dapat habuan daripada manusia. Sebab yang manusia bagi sangat terbatas, sangat terhad. Tapi bila Tuhan bagi, sangat luar biasa. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita,
Kalau kita sebagai orang beriman, apatah lagi kita sebagai pendakwah, jangan jadi macam tukang sayur tadi. Sikit-sikit minta upah, sikit-sikit minta upah, kan? Sebab orang beriman dia cukup yakin yang Allah nak bagi ialah jauh. Jadi kenapa kita berebut benda yang kecil dan abaikan benda yang besar dan kekal? Kenapa? Menunjukkan kita tak beriman dan tak yakin pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tutup ah? Dia perlu masa seminggu untuk cekap ah. Dah okey ah? Okey, kita pergi pada ayat seterusnya macam mana? Next, yang bawah kanan. Bawah Bawah kanan. Okey. Okey. Apa soalan tukang sayur pada Firaun tadi? Kami akan dapat apa kalau kami menang, kan? Jadi kami tak akan buat kerja sukarela. Ini bukan kerja sukarela. Kamu dapat keuntungan, pertahankan kerajaan. Kami mesti ada dapat keuntungan. Maka jawab Firaun, qala na'am. Dia berkata, na'am. Ya. Ya tu maksud apa? Ya, kamu pasti dapat upah. Tapi Firaun tak kata kamu dapat upah. Wa innakum, dan innakum, sesungguhnya kamu laminal muqarrabin. Lam pasti, min dari muqarrabin, daripada qarib, kan? Daripada golongan yang dekat. Apa maksud golongan dekat ni? Apa makna? Kata muqatil, muqarrabi ialah orang yang pertama masuk jumpa ketua dan dia orang yang terakhir keluar. Makna apa? Sebab hubungannya terlalu rapat. Makna Firaun tak akan benar masuk yang pertama kecuali tukang sihir, dan yang terakhir keluar pun tukang sihir, sebab mereka adalah golongan muqarrabin. Boleh? Jadi sekarang yang tukang sihir minta apa? Upah. Tapi Firaun nak bagi apa? Dua. Satu upah, tapi satu lagi yang lebih hebat daripada upah, iaitu orang kanan. Kamu nak projek apa? Bisik je, mesej je. Kenapa Firaun sepatut tukang saya minta upah? Bagi upah je lah, kan? Kenapa Firaun bagi lebih daripada yang diminta? Ha? Kenapa? Sebab kalau dia menang, dia akan dapat jauh lebih besar daripada apa yang dia bagi pada tukang sihir, iaitu kerajaan yang besar dan kekal. Sebab kerja buat tukang sihir. Jadi dia bagi banyak-banyak mana pun tak ada masalah. Sebab yang Firaun akan dapat jauh lebih besar. Boleh faham? Yang kedua, dia nak pastikan tukang sihir ni buat kerja sungguh-sungguh. Sebab itulah nak apa ni? Kalau kita nak bayar seseorang supaya lompat parti ke, agak-agak bayar sikit ke banyak? Ha? Kalau bayar 1,000 orang lompat tak? Bayar 10,000 lompat tak? 100,000? Tak main lah. Paling-paling kurang 1 juta pun sikit tu. Ini nak jatuh kerajaan ni, kan? Faham tak? Ada pengalaman ha? Mungkin dia orang ni belajar daripada ni kot ha? Okey. Tengok Firaun pun selain pada dia bagi lebih daripada yang diminta oleh tukang sihir, Firaun pun menggunakan apa? Satu, kita tukar warna. Satu, harfu taukid, inna. Sesungguhnya. Yang kedua, lam. Dua huruf penegasan. Untuk apa ni? Mesti ada faedah. Untuk meyakinkan betul-betul kepada tukang sihir bahawa pasti kamu dapat. Jangan risau. Jangan risau. Okey. Kemudian
qalu, apa kata mereka? Ini banyak saya dah sebut sebelum ni. Cerita kisah Nabi Musa dalam Quran ada disebut berapa kali? Berapa kali diulang? 170 lebih. Jadi ada ayat-ayat Allah cerita lengkap, ada yang Allah cerita tak lengkap. Cerita ni cerita ringkas ni. Kalau kita tengok surah Toha ada, surah Syu'ara ada, surah Ghafir pun ada, maka semakin nampak perancangan Firaun. Cuba buka surah Ghafir. Saya tengok ayat berapa dah. Dia boleh cari, boleh search ayat kat sini. Boleh? Dekat dan yang apps ni. Oh. Itulah tak ingat. Ayat 40 ke? Cuba tengok ayat 40. Firaun tuduh Musa ni nak tukar agama masyarakat Mesir. Ayubaddila dinakum. Ada tak jumpa? Ayat 26. Okey, betul. Ayat 26. Ghafir. Nah. Canggih-canggih pun kena tunggu juga. Yang pertama sini, yang kiri sekali. Kiri sekali. Satu tempat aja, dia tak perlu tunggu. Itu dalam syurga. Terlintas je tak ada. Okey. Wa qala Fir'aun, telah berkata Fir'aun, Zaruni. Sebelum kita tadabbur ayat ni, soalan kenapa Fir'aun tak bunuh je Musa? Kenapa dia kumpulkan saya nak berlawan dengan? Kan bunuh kan senang cerita kan? Kalau bunuh tu nampak macam tak hebat. Satu, bila dia bunuh tu memberi imej yang tak baik pada Fir'aun. Sebab Musa tak ada tanda pun, tak ada amalan perbuatan yang menunjukkan Musa ni adalah melanggar peraturan negara ke ataupun penjenayah ke, tak ada. Bila Fir'aun bunuh, memburukkan imej kerajaan Fir'aun. Yang kedua, sebab Fir'aun dengan tukang sihir dia, dengan pembesar dia cukup yakin Musa dapat dikalahkan dengan hujah sihir juga. Kalau dia dapat kalahkan Musa dengan sihir, lagi senang orang tolak Nabi Musa AS. Itu strategi dia. Okey, dalam ayat ni Fir'aun kata apa? Wa qala Fir'aun Zaruni, biarkan aku. Fir'aun kata pada pembesar-pembesar dia, biarkan aku aqtul Musa, aku bunuh Musa. Ayat ni macam Fir'aun nak bunuh kan? Tapi sebenarnya tak. Fir'aun memang tak nak bunuh, cuma dia nak tunjuk dia tu ada kuasa, dia boleh bunuh Musa. Dan ayat ni seolah dia nak bunuh tapi pembesar dia halang. Sebab tu dia kata apa? Alah, bagilah peluang untuk aku bunuh Musa. Sebenarnya dia tak nak bunuh pun. Kemudian wal yad'u, bila aku bunuh Musa, masa tu Musa berdoalah kepada Tuhannya, berdoalah sebab dia ada Tuhan. Sebab apa aku sampai tahap nak bunuh Musa ni? Kenapa ni? Ini sebab dia. Fir'aun bagi tahu sebab. Pengajaran untuk kita. Ini sesungguhnya aku akhafu.
Aku takut, aku risau. An yubaddila dinakum. Musa akan yubaddil apa dah? Menukar agama kamu. Apa maksud menukar agama ni? Sebab Firaun dengan pembesar-pembesar dia, bagi mereka agama yang diamalkan mereka adalah agama yang dah benar, dah betul. Bila Musa bawa benda yang bercanggah, berlawanan, bagi mereka Musa ni nak tukar agama yang memang betul. Apa bukti betul? Telah diamalkan oleh masyarakat sekian lama. Faham tak? Dia masuk dalam kepala. Bila agama itu diamalkan dalam masyarakat sekian lama, tiba-tiba ada orang bawa benda baru, orang ni yang nak menukar agama. Bukan nak bawa kepada yang betul, tak. Dia nak merosakkan, menyesatkan agama yang sedia ada. Faham? Maknanya, musuh Islam akan gambarkan apa saja fahaman, amalan yang dibawa datang untuk menukar apa yang telah diamalkan oleh masyarakat sekian lama, maka mereka akan tuduh orang ni akan bawa menukar fahaman ataupun agama yang baru. Betul? Berlaku tak dalam masyarakat kita? Dari mana ada orang belajar? Tak tahulah, mungkin dia tak ada buat yang ni. Ni pasal apa terbalik pula ni? Saya tak niat dan tak buat apa-apa. Okey. Satu, media ini peranan penting media, iaitu menggambar kepada masyarakat siapa yang bawa bercanggah dengan amalan masyarakat, dia nak menukar agama asal, walaupun agama asal sebenarnya tak betul. Yang kedua, awan yuzhira fil ardi al fasad, ataupun aku nak bunuh Musa sebab apa? Sebab Musa nak bawa kerusakan dalam masyarakat. Apa kerusakan yang Musa bawa? Amalan yang berbeza dengan masyarakat itu dianggap kerusakan. Bukan Musa pergi pecahkan bangunan, tak. Membawa amalan berbeza dengan masyarakat, bagi mereka itu adalah al-fasad. Betul kan? Puak-puak ni lah bawa memecah belahkan masyarakat. Kan? Sebenarnya kita bawa kebenaran. Yang berpecah tu punca apa? Bukan yang bawa kebenaran. Yang punca berpecah, orang tak terima kebenaran. Itu je punca. Okey. Okey, kemudian qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma apa dia? Sama ada an tulqiya, an bahawa tulqiya apa dia? Engkau tulqiya campak ataupun lempar. Lempar apa ni? Tongkat. Wa imma, dan sama ada an nakuna, bahawa kami orang yang melempar dahulu. Okey, apa maksud ayat ni? Kenapa tu kasih bertanya Musa? Siapa sebenarnya yang berkuasa ketika itu? Firaun. Firaun boleh tak arahkan? Ataupun tu kasih bagi arahan kan? Sebab kami ni wakil kerajaan, kami nak kamu campak dulu. Boleh kan? Tapi sekarang tu kasih bagi pilihan pada Musa. Kenapa? Sebab apa? Dia yakin. Jadi bagi tanda orang yakin apa dah? Siapa nak mula dulu tak kisah. Macam orang nak berdebat kan?
Nak berdebat tajuk apa, di mana, bila-bila masa. Itu tanda orang yakin dia betul. Orang yang tak yakin ataupun penakut, dia kata apa? Syarat tajuk sekian, jangan sentuh tajuk lain. Tempatnya sekian, tempat lain tak boleh. Dan disiarkan secara terhad. Itu tanda apa tu? Tak yakin. Okey, jadi kadang-kadang tukar saya lebih baik daripada pendebat-pendebat kan. Dia kata, okey Musa, siapa nak jawab dulu silakan, tak ada masalah. Sebab kami yakin kami akan menang. Biasanya kalau orang berdebat ke berlawan kan, dia nak orang cakap dulu ke dia nak cakap dulu? Logiknya. Orang cakap dulu kenapa? Dia boleh dengar dulu hujah orang tu, baru dia boleh bantai balik kan. Jadi kadang-kadang tukar saya ada juga yang tak cerdiknya. Okey. Tengok Musa cerdik. Musa kata apa? Qal. Dia berkata, ulku. Campaklah kamu dahulu. Campaklah oleh kamu. Falamma alqu, maka tatkala alqau, mereka telah mencampakkan. Tengok bahasa Arab, tulisan sama. Yang ni dengan yang ni kan, tulisan sama kan. Yang berbeza apa? Baris. Yang ni al-qu. Yang ni al-qaw. Yang berbeza satu baris je, tapi makna dia berbeza. Walaupun tulisan hurufnya sama. Ulku makna apa? Ulku ialah fi'il amar, perintah, campakkan oleh kamu. Al-qaw dah dua-dua perbuatan. Yang ni fi'il amar, perintah. Yang ni fi'il madhi, past tense. Manakala telah mereka mencampakkan. Jadi kita yang ada baris pun kita tak tahu bezakan mana fi'il madhi, mana fi'il amar kan. Tapi zaman Nabi ada baris tak? Titik ada tak? Tapi mereka tadabbur faham tak? Faham. Sebab bahasa mereka. Okey, manakala mereka telah mencampakkan saharu, mereka saharu apa dia? Menyihir. Apa? Tengok dia terjemah menyihir. Nyihir tu bahasa Arab juga tu. Cuma je bahasa Melayu. Jadi sihir ni apa dia sebenarnya dalam bahasa Melayu? Silap mata. Silap mata. Dia sihir ni lebih tepatnya ialah as-sihru. As-sihru qalbul haqa'iq. Ringkas. Sihir ialah qalbu, menukar hakikat. Benda yang sebenarnya bukan ular, tapi bertukar nampak macam ular. Jadi sihir ialah menukar benda yang sebenarnya kebenaran, tapi akhirnya bertukar menjadi kebatilan. Itulah sihir. Sebab itulah bila mereka campak apa ni? Campak tongkat dan tali, mereka menyihir, iaitu menukar hakikat yang sebenarnya bukan ular tapi nampak macam ular. Cuba buka surah Taha ayat 66.
Qala okey, masa cari. Ha. Saya nak test mana lebih cepat, saya tulis ke ataupun ha. Kiri. Ni. Okey. Kata Musa, ini surah Taha ayat 66 kan? Okey. Qala Musa, telah berkata Musa, bahkan alku, kamu yang campakkan dahulu, faiza, bila mereka campak je, tiba-tiba, iza tu makna dia panggil iza fujaiyah, tiba-tiba hibaluhum, hibal jamak kepada hablun, tali-tali, tukar sihir itu, wa isiyuhum, isiyu jamak kepada asa. Kalau asa satu tongkat kan, asa Musa. Kalau jamak plural, isiyu. Bila tukar sihir campak tali dan tongkat mereka, tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu tengok Allah begitu jelas, bukan bertukar, tapi yukhayyal, dikhayalkan, dibayangkan. Ilahi kepadanya min sihrihim, daripada sihir mereka yang menukarkan hakikat sesuatu, annaha, seolah ia adalah ular yang tas'a. Apa makna tas'a? Bergerak, berjalan, seolah. Apa? Inilah hakikat sihir. Dia tak boleh menukarkan tongkat kepada ular, mustahil. Dia hanya boleh menyilap mata manusia. Okey. Okey, kita balik pada ayat kita. Saharu a'yuna. A'yun apa dia? Qurrata a'yun. Mata an-nas, manusia. Okey, pertama kesan saya apa dia? Kesan saya ialah menipu apa? Sebenarnya sihir ni dia menipu akal ke menipu mata? Ha? Akal kan? Tapi kenapa Allah kata menipu mata-mata manusia? Sebab mata adalah alat yang menyampaikan maklumat ke akal. Sebab itulah dia panggil silap mata, betul? Dan sebab itulah orang yang paling selamat daripada sihir siapa? Orang buta. Betul? Orang buta tertipu tak? Tak. Sebab sihir kena tengok dulu. Jadi Allah kata mereka dengan sihir mereka itu menipu mata-mata manusia dan akhirnya menukar pandangan ataupun akal manusia. Bila menukar akal manusia yang bukan sebenar, nampak macam sebenar, kesan kedua, wastarhabuhum, dan mereka menimbulkan rasa takut. Rasa takut pada siapa ni? Kepada apa ni? Kepada mereka, dua kali mereka ni. Satu, istarhabu, wow, mereka. Yang kedua, hum, mereka. Jadi dua kali mereka. Mereka pertama siapa? Tukang sihir. Dengan sihir itu, tukang sihir menimbulkan ketakutan kepada mereka. Mereka kedua siapa? Orang ramai. Sebab bila dia buat pertandingan ataupun perlawanan ni, bila ni? Hari Raya, Yaumuz Zina. Kenapa hari raya? Siapa yang pilih hari raya ni?
Nabi Musa, kenapa Nabi Musa pilih hari raya? Sebab pendakwah yang bijak, dia nak sampaikan dakwah dia seramai yang mungkin. Bila waktu paling ramai? Hari raya. Yang kedua, waktu duha. Waktu duha kan, Allah sebut dalam surah Taha. Satu hari raya, yang kedua waktu duha. Kenapa waktu duha? Sebab kalau dah panas, kadang-kadang separuh dah cabut lari. Makna pendakwah kena ada strategi. Tempat yang paling ramai, tempat yang selesa kan. Kalau boleh bilik ekon lah kan. Okey, wastarhabuhum. Dan bila akal manusia dah tak waras, menimbulkan rasa takut apa yang dia tengok. Boleh faham? Waja'u, dan mereka mendatangkan bisihrin, dengan sihir azim, yang apa maksud hebat ni? Yang hebat ataupun yang besar, apa maksud? Dalam tafsir, sebab berapa ramai tadi tukang sihir? Ada kata 30,000, ada kata 15, ada kata 72 kan. Okey, katalah 72. Kalau setiap tukang sihir ada 10 tongkat, 10 tali, campur semua kali 72 berapa? Sebab tu dalam tafsir dia kata tempat yang lapang tu penuh dengan ular yang nampak macam bergerak seumpama bukit. Ini maksud sihir yang besar. Okey. Jadi kesan sihir yang paling utama apa dah? Tu hujung sekali. Menimbulkan ar-rahbu, ketakutan. Sebab manusia bila tak takut pada Allah, automatik dia akan takut pada selain pada Allah. Sebaliknya, bila dia hanya takut pada Allah, automatik dia tak akan takut pada sesiapa kecuali Allah. Orang ni akan jadi orang hebat. Okey. Jadi macam mana nak menimbulkan manusia ni sentiasa takut selain pada Allah, dan kesan bila takut selain pada Allah, apa kesannya? Dia akan dia takut selain daripada Allah. Takut pada saya, takut pada ular, takut pada masa depan, takut pada rezeki. Kesannya apa? Dia akan bergantung pada manusia. Dia akan bergantung pada kerajaan. Dia akan bergantung pada sesiapa saja. Dan dia akan rosak akidahnya. Kan? Ini matlamat sihir. Bila manusia duduk dalam ketakutan, senang kerajaan nak apa? Nak gosok kepala ke, nak pusing kepala, nak tampar ke kan? Kalau kamu tak itu, kami sambung PKP kan? Okey. Sebab tu orang beriman hanya takut pada siapa? Allah. Kalau dia takut pada Allah sahaja, dia akan selamat di mana saja dia berada. Sebab tu Nabi Musa AS bila berdepan dengan tentera Firaun dan depan dia laut kan, pengikut Musa takut tak? Takut. Dan Nabi Musa takut tak? Sebab Nabi Musa tak takut melainkan hanya kepada Allah, maka Nabi Musa Allah bantu tak? Sebab tu bila kita hidup kita hanya takut pada Allah, semua akan beres. Allah akan bersama. Kalla inna ma'i rabbi sayahdini, kata Musa. Sekali-kali tidak. Allah tetap akan bersama aku sebab aku hanya takut kepadanya sahaja. Okey? Dan di sini juga pengajaran sihir. Sekarang ada tak sihir? Di mana? Okey, kalau ada jawapan ada kan. Soalan kedua, sihir sekarang sama tak dengan sihir zaman-zaman dahulu? Zaman Firaun, zaman Ghulam dakwah kan? Ghulam dakwah pun asalnya nak dididik, nak diajar ilmu sihir. Tapi silap masuk China jadi pendakwah. Jadi soalan kedua, apa bentuk sihir zaman kita sekarang? Dia sebenarnya tukang sihir ni yang zaman dahulu lah, target dia apa dah? Supaya manusia jangan beriman.
Caranya apa? Menimbulkan ketakutan. Kalau beriman dengan Musa, takut ni ada ular apa semua kan. Jadi konsep yang sama digunakan walaupun sihir itu tak sama. Iaitu menimbulkan manusia rasa takut pada masa depan, pada rezeki, pada masa depan anak-anak. Akhirnya dia tak akan peduli pada Quran, dia tak akan tadabbur Al-Quran, dia tak akan belajar agama. Sebab dalam kepala dia asyik takut masa depan kat dunia. Jadi sebenarnya sihir dalam bentuk kita sekarang ialah dunia. Dunia. Cintakan dunia. Okey, kita berhenti setakat ayat 116. Ni tutup macam mana? Tutup sendiri ya. Jadi kata ulama, apa-apa saja yang menjauhkan manusia daripada agama, daripada tadabbur Al-Quran, itulah sebenarnya sihir. Tapi sihir dalam bentuk moden. Telefon, Facebook. Covid kan. Takut pada Covid lebih pada takut azab Allah. Main game dan sebagainya. Okey, kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram, Kitab As-Salat. Kita sampai muka surat 119 kan. Kitabus Salat, bab sutrati al-musalli, bab penghadang orang solat. Hadis 204 hadis yang ke-204 dan muka surat 119. Qala al-musannif rahimahullah wa an Sabrata bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Maksudnya daripada Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang kamu membuat penghadang dalam solatnya sekalipun dengan anak panah. Jadi hadis ni hadis sahih riwayat Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad Tabrani dan Baghawi. Hadis ini menerangkan apa? Hukum meletak sutrah bagi siapa yang nak solat. Solat apa ni? Solat berseorangan. Kalau solat berjemaah, dia sebagai makmum ataupun dia sebagai imam tak perlu sutrah. Yang perlu sutrah ialah bila kita solat berseorangan. Okey, apa hukum dia? Kalau ikut hadis ni, liyastatir, hendaklah seseorang kamu membuat penghadang. Macam hukumnya wajib. Tapi ulama, kita pernah bincang sebelum ni, pendapat yang paling kuat, hukum meletak sutrah adalah sunat. Sunat sahaja. Mana kalau letak, dapat pahala. Kadang-kadang kita nak letak pun rasa segan kan, rasa malas. Sebab apa? Kita tak yakin pada janji Allah. Pahala itu sebenar lebih mahal daripada duit kat dunia. Yang kedua Nabi nak bagi tahu dalam hadis ni bentuk sutrah. Paling-paling kurang ialah sahmun, anak panah. Anak panah letak macam mana ni? Kenapa Nabi buat contoh anak panah? Tak. Sebab zaman Nabi tu anak panah selalu ada bersama mereka, kan? Kita nak cari anak panah kat mana, kan? Kita apa yang biasa ada bersama kita? Handphone jangan, lagi tak khusyuk. Jangan lagi tak khusyuk. Tambah-tambah handphone mahal kan? Lagi tak khusyuk. Okey, kita tengok fikul hadis. Melalui hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya dia letakkan sutrah di hadapan seseorang yang ingin menunaikan solat. Setiap perintah pada asalnya adalah wajib, kecuali ada nas ataupun dalil yang menunjukkan sebaliknya. Oleh sebab terdapat hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah solat di tempat yang terbuka tanpa meletak sutrah. Ada hadis.
Nabi solat tempat terbuka tapi tidak letak sutra. Maka ulama kata itu menunjukkan hukum letak sutra bukan wajib. Hukumnya adalah sunat sahaja. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Maka jumhur, majoriti ulama berpendapat bahawa hukum meletak sutra ketika solat adalah sunat. Antaranya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah solat di Mina tanpa sutra, tanpa penghadang. Selain daripada itu, hadis ini juga menerangkan tentang bentuk sutra, iaitu sudah memadai dengan menjadikan anak panas sebagai sutra bagi orang yang ingin solat. Hal ini bermakna tidak ada ketetapan khusus tentang bentuk sutra yang dianjurkan syarak. Sekarang ada jual kan bentuk sutra kan? Ada masjid Bukit Jutun yang lama kan, yang bentuk kayu kan. Jadi bisnes pula. Malah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sutra semasa perang Tabuk. Lalu baginda SAW menjawab yang bermaksud seperti pelana unta. Pelana unta tu tempat yang diletak atas unta untuk orang duduk kan. Kenapa pelana unta? Sebab mereka biasa bila musafir naik unta. Jadi bila nak solat dia ambil pelana letak depan solat. Bahkan dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW menyatakan memadai dengan menjadikan garisan sebagai sutra. Garisan ni kenapa garisan? Sebab Nabi dan para sahabat biasa solat kat mana? Kat pada pasir. Bolehlah buat garisan. Kita solat dalam masjid jangan buat garisan siap bawa maka pula kan. Pengajaran hadis. Pertama, disunatkan meletakkan sutra di hadapan orang yang solat. Yang kedua, diharuskan menjadikan anak panas sebagai sutra. Yang ketiga, wajib memelihara dan menghormati solat. Kerana solat ialah ibadat yang paling utama dan paling mulia dalam Islam. Yang keempat, Islam ialah agama yang mudah dan fleksibel. Apa maksud dia? Nak letak sutra, hukum sunat. Nak letak apa? Apa-apa je. Yang penting apa dia? Adalah hadis seterusnya, letak garisan. Itu kalau di solat atas tanah lah. Yang penting apa dia? Solat juga. Tak, yang penting sutra tu bagi orang nampak lah. Jangan letak shilling 50 sen kan. Orang pun tak perasan. Apa saja yang menyebabkan orang nampak dan perasan kita tengah solat. Okey, cukup lah. Kita baca satu hadis dia. InsyaAllah malam ni sepatut kelas bahasa Arab. Tapi sebab tajuk yang penting, kita tangguhkan kelas bahasa Arab ke minggu depan. Jadi kelas bahasa Arab kita akan mula sambung Isnin depan insyaAllah. Jadi malam ni tajuk yang penting iaitu Maza ba'da Ramadan. Apa yang selepas Ramadan? Kan? Dia Nabi, para sahabat dan salafus salih. Yang paling penting apa dia? Bukan sebelum Ramadan, bukan semasa Ramadan, tapi selepas Ramadan. Mereka paling risau ialah selepas Ramadan. Adakah amalan mereka sepanjang Ramadan diterima ataupun tak? Nak tahu diterima ataupun tak, ada tanda-tanda dia. Sebab itulah salafus salih cukup takut bila tengok kesan yang berlaku selepas Ramadan. Sebab itulah petunjuk menunjukkan solat mereka, puasa mereka, solat tarawih mereka, qiyam mereka diterima ataupun tak. Petunjuknya apa dia? Selepas Ramadan. Jadi nantikan malam ni. Nantikan malam ni. Dia salah satu syarat nak belajar ialah kena bersabar. Okey, kita jumpa malam ni insya-Allah. Hadis akan datang. Juga kena bersabar. Hadis akan datang. Bab sutra ni banyak hadis. Itu salah satu. Ada sampai kena bagi penumbuk pun boleh. Okey. Kita jumpa malam ni insya-Allah. Kelas malam ni 9 suku. Insya berapa? Okeylah 9 suku okeylah. Kan? Takut 9.30 lewat sangat kan? Kita belajar buat alasan pula mengantuk. InsyaAllah malam ni kita jumpa 9 suku insyaAllah. Dan kita tutup dengan baca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jual, cuba tengok kat Shopee, apa ni, Shopee. Kita tak jual. Tu beli kat mana tu, Kak? Dulu. Sekarang saya tak jual. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم